Hai, salam sejahtera, salam damai dalam Kristus. Nama saya Marcus Wong. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Sabda Harian kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai pengurusan keuangan di dalam kehidupan kita seharian. Diharap ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada semua. Walaupun saya bukan pakar keuangan, saya akan berkongsi yang terbaik sekali, setakat mana yang saya tahu. Sebelum saya teruskan perkongsian ini, ingin saya nyatakan sini bahawa apa jua syur dan cadangan saya berikan dalam sesi ini bukanlah nasihat dan recommendation untuk melanggan, melabur, tetapi ianya sekadar perkongsian pengetahuan serta maklumat mengenai tabungan dan insuran secara am. Sekiranya Anda perlu meminta panduan selanjutnya, hubungi para penasihat keuangan, ejen insuran, dan pihak bank dan pihak ASNB. Topik yang kita akan bincangkan secara ringkas pada sesi sekarang ialah pengurusan keuangan secara am, penabungan dan pelaburan, dan perlindungan ataupun protection. Apakah perancangan keuangan dan faedahnya? Perancangan keuangan ialah satu proses dan tindakan untuk menentukan kaedah mencari pendapatan, menabung, melabur, dan membelanjakan wang demi mencapai matlamat keuangan yang tepat. Kenapa perlu merancang? Di antara faedah perancangan keuangan ialah dapat menambahkan tabungan ataupun increases your savings. Sentiasa bersedia apabila wujudnya kecemasan. Be prepared for emergencies. Dapat mencapai kehidupan kualiti yang lebih baik. Dapat mencapai ketenangan jiwa. Apa itu pengurusan keuangan? Pengurusan keuangan keluarga atau individu adalah satu hal atau isu yang agak luas bidangnya. Banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk mengurus keuangan. Pengurusan keuangan adalah proses dan aktiviti yang kita amalkan setiap hari untuk memastikan bahawa matlamat perancangan keuangan ataupun financial planning goals yang ditetapkan lebih awal akan tercapai. Pengurusan keuangan melibatkan proses-proses menilai semula pelan keuangan, mengawal kos sara hidup atau perbelanjaan, mengukur prestasi pencapaian, mengubah sasaran keuangan jika perlu, dan seterusnya membentuk pelan tindakan ataupun action plans. Seharusnya pengurusan keuangan perlu membincangkan segala hal mengenai keuangan Anda seperti faktor-faktor berikut: tabungan ataupun simpanan, budget ataupun penganggaraan pendapatan dan perbelanjaan, pengurusan hutang ataupun pinjaman, pengurusan harta benda, tax planning, perancangan untuk retirement ataupun perseraan, keperluan perlindungan. Namun dalam sesi ini, saya hanya coba huraikan dan bincangkan hal-hal mengenai 3 perkara, yaitu tabungan ataupun savings, pelaburan, dan perlindungan insuran nyawa. Tetapi sebelum saya teruskan perkongsian mengenai tabungan atau menabung, ingin saya perkenalkan beberapa konsep dan prinsip yang saya rasa perlu kita fahami dan ketahui lebih lanjut supaya kita dapat memahami hal pengurusan keuangan. Konsep pertama ialah konsep piramid pelan keuangan. Pada asasnya, piramid keuangan seperti terpapar dalam gambar raja, ianya melibatkan pengurusan dalam keperluan perlindungan ataupun insuran, pengurusan simpanan, pengurusan pelaburan, dan pengurusan harta ataupun aset.
Masalah keuangan biasanya berpunca dari pengurusan keuangan yang tidak teratur dan perbelanjaan tidak terkawal. Pengurusan keuangan yang tidak teratur biasanya terjadi apabila kegagalan individu meletakkan uang mereka di dalam pelaburan, simpanan, dan perlindungan dengan tidak seimbang. Piramid keuangan ini akan membantu Anda menyusun keuangan Anda menjadi lebih teratur serta mengurangkan risiko masalah keuangan. Dalam sistem piramid keuangan, pengurusan aset ataupun pengurusan simpanan, pengurusan pelaburan, dan pengurusan perlindungan dibahagi sebaiknya dengan seimbang. Perlindungan ataupun protection merupakan asas atau foundation di dalam piramid. Keperluan perlindungan dan insuran amatlah penting. Ianya harus diperkukuhkan sebelum Anda bergerak ke tingkat seterusnya. Harta dan sumber pendapatan mesti dilindungi dari kematian, hilang upaya, penyakit kritikal, kemalangan, bencana alam, dan hilang pekerjaan. Rumah Anda harus ada insuran api dan home content insurance. Pencari nafkah ataupun breadwinner perlu ada insuran nyawa dan ditambah dengan rider, penyakit kritikal, dan TPD. Semua perlindungan ini memastikan keuangan keluarga Anda terjaga. Selepas foundation ataupun landasan dibina, Anda barulah mula menyimpan dan melabur untuk membina aset. Duit dalam simpanan harus dilabur. Di peringkat tabungan dan pelaburan, matlamat keuangan realistik ataupun financial goals haruslah ditetapkan. Masa inilah Anda boleh buat spekulasi untuk menambahkan harta. Aset duduk di teratas sekali di dalam piramid pelan keuangan. Aktiviti yang penting di dalam peringkat ini ialah mewujudkan pelan pengagihan harta atau aset melalui will writing, penamaan pewaris, dan tax planning. Konsep kedua yang kita harus fahami ialah konsep Rule of 72 ataupun Peraturan 72 dalam penabungan dan pelaburan. Peraturan 72 adalah formula untuk mengira betapa cepatnya uang Anda boleh berkembang atau berganda. Pelabur mendapati bahwa nombor 72 ini sangat ajaib karena ia boleh mengetahui berapa lamakah sesuatu pelaburan perlu untuk berganda dengan faedah yang diberi. Formula ini akan membantu Anda untuk menganggar berapa tahun diperlukan untuk sesuatu pelaburan tersebut akan berganda. Formulanya ialah 72 bahagi dengan kadar pulangan, bersamaan dengan jumlah tahun uang berganda. Contohnya, 72 bahagi dengan 8% setahun, bersamaan dengan 9 tahun untuk uang tersebut berganda. Aplikasinya dalam perencanaan pelaburan. Peraturan 72 sangat berharga untuk perencanaan pelaburan. Andai kata sesuatu pelaburan mempunyai kadar pulangan 8% setahun, pelaburan ini akan memakan masa 9 tahun untuk berganda. Ini bermaksud jika seseorang yang berumur 20 tahun semasa membuat pelaburan sebanyak 50.000 dengan kadar pulangan 8% setahun, pelaburan ini akan bertambah sehingga 100.000 apabila dia mencapai umur 29 tahun, tanpa menambah apa-apa modal asing. Cukup senang kan? Kalau kadar pulangan berubah menjadi 12% setahun, maka pelaburan tersebut akan berganda dalam masa 6 tahun. Jangka masa duit tersebut berganda makin pendek.
Ini menunjukkan betapa besarnya kuasa pulangan dan juga betapa pentingnya masa untuk uang berkembang. Peraturan ini mungkin tidak membawa banyak perbezaan dalam kehidupan seharian, tetapi peraturan ini sangat penting untuk memberi panduan dalam pelaburan masa depan. Dengan memahami bagaimana peraturan ini berfungsi, tentu sekali ianya boleh membantu Anda mencapai matlamat pelaburan jika diamalkan di dalam perancangan keuangan. Sekarang kita akan bincang mengenai tabungan ataupun menabung dan pelaburan. Diharap selepas sesi ini kita dapat pelajari apakah faedah dan tujuan menabung. Berikut adalah beberapa persoalan yang kita mau jawab. Apakah objektif penabungan? Berbagai tujuan asas penabungan, tetapi pada dasarnya ialah untuk memastikan kita mempunyai uang cukup untuk dibelanjakan apabila sampai kita tidak dapat menghasilkan pendapatan tetap atau kita tidak bekerja atau tidak berniaga lagi. Menabung untuk emergency fund atau dana kecemasan sekiranya hilang pendapatan. Masa pandemik ini banyak orang tercebar keuangan mereka. Sebagai panduan, dana kecemasan harus ada simpanan berjumlah 6 bulan gaji kasar. Apakah itu tabungan atau simpanan? What is saving? Simpanan adalah sebahagian pendapatan yang tidak digunakan untuk perbelanjaan semasa. Ianya sebahagian uang untuk disimpan dan diletakkan di tempat yang selamat seperti dalam tabung akaun simpanan di bank ataupun di ASNB, macam duit lebihan selepas bayar belanja. Uang yang disimpan hanya akan bertambah sekiranya Anda menambahnya dan disimpan di tempat yang ada pulangannya. Semakin lama Anda menabung, semakin tinggi jumlah tabungan dan simpanan. Apakah peraturan penabungan ataupun simpanan? Pakar keuangan banyak memberi nasihat menggunakan beberapa peraturan di dalam penyediaan budget, penyediaan perbelanjaan, dan panduan membuat tabungan. Berikut adalah peraturan-peraturan yang kita boleh fikirkan dan amalkan mengikut kesesuaian masing-masing. Pertama, peraturan 50-30-20 ataupun 50-30-20 rule. Ini bermaksud dari jumlah pendapatan yang ada, kita agihkan kepada 50% untuk belanja keperluan. Keperluan ini adalah perbelanjaan yang tetap perlu seperti barang makanan, bil utility, insuran, pengangkutan, sewa, barang dapur, dan keperluan kesehatan. Dan 30% untuk belanja kemahuan. Kemahuan ini adalah perbelanjaan beli bala, hobi, hiburan, makan di luar, ataupun perbelanjaan optional. Dan 20% untuk simpanan kecemasan, simpanan persaraan, tabung pendidikan, dan pelaburan. Kedua ialah peraturan 70-20-10. Maksudnya pendapatan diagihkan kepada 70% guna untuk belanja secara hidup ataupun living expenses, 20% guna untuk bayar hutang, 10% guna untuk simpanan. Seterusnya ialah peraturan 80-20 ataupun 80-20 rule dalam bahasa Inggris. Ini bermaksud 80% guna untuk semua belanja secara hidup ataupun living expenses dan 20% guna untuk simpanan. Bagaimana menabung? Mesti dan harus merancang. Jika tidak, sudah pasti kita merancang untuk kegagalan. Tetapkan matlamat keuangan jangka pendek.
jangka masa sederhana, dan jangka masa panjang. Menabung sebelum berbelanja sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 10% daripada pendapatan. Asingkan jumlah uang ini sebelum berbelanja. Cuba menabung secara otomatis melalui skim potongan gaji, auto debit, dan sebagainya. Cabar diri untuk meningkatkan tabungan. Katakan dari 10% naik ke 20% secara beransur-ansur. Simpan sebahagian apabila terima bonus atau bila ada durian runtuh. Tingkatkan simpanan bila ada kenaikan gaji. Panduan asas menabung. Harus ada sasaran penabungan ataupun simpanan. Berapa banyakkah jumlah simpanan kita harus ada? Setiap individu mempunyai keperluan perbelanjaan serta situasi yang berbeza-beza. Untuk keperluan kecemasan harus ada simpanan, paling kurang pun jumlahnya 6 bulan gaji kasar. Mengikut kajian EPF dan angka diberi oleh EPF tahun 2021, hanya 27% ahli EPF mempunyai simpanan yang mencukupi. Majoriti daripada ahli memang tidak dapat memenuhi perbelanjaan persaraan ataupun retirement expenses. 2 daripada 3 ahli EPF hanya mempunyai simpanan kurang dari 50,000. 65% dari pesara hanya mempunyai RM208 sebulan untuk dibelanjakan. Jelas, perangkaan ini menunjukkan perlunya kita mengurus dan merancang keuangan dengan lebih baik. Mengikut EPF, pada umur 55, pesara seharusnya ada simpanan asas dengan jumlah 240,000. Tetapi Anda digalakkan menyimpan lebih tinggi dari jumlah ini. Jumlah ini dianggap mencukupi untuk menampung perbelanjaan berdasarkan perbelanjaan 1.000 sebulan untuk selama 20 tahun hingga umur 75 tahun. Jika perbelanjaan lebih 1.000 sebulan, maka keperluan simpanan Anda adalah lebih tinggi. Mengikut statistik tahun 2019, purata perbelanjaan rumah tangga sebulan ialah 4.534 di peringkat nasional. EPF berkata hanya 5% orang Malaysia dapat retire dengan selesa. Mengikut EPF, berikut adalah jumlah simpanan asas seseorang perlu ada mengikut umur. Kalau Anda sekarang berumur 18 tahun, seharusnya Anda mempunyai 2.000 simpanan. Kalau Anda berumur 25 tahun, seharusnya ada 18.000. Kalau Anda berumur 30, seharusnya Anda mempunyai simpanan 35.000. Kalau Anda 35 tahun, harus ada simpanan 57.000. Dan kalau Anda berumur 40, harus ada 93.000. Dan kalau Anda berumur 55 tahun, seharusnya sudah mempunyai simpanan 240.000 ringgit. Di manakah kita menabung dan melabur? Banyak tempat boleh menabung. Di antara tempat yang kita boleh menabung ialah di bank seperti Maybank, CIMB, RHB Bank, BSN, dan sebagainya. Dan juga tidak lupa ASNB. Ejen-ejen ASNB ialah Maybank, CIMB, Post Office, dan sebagainya. Hubungi mereka. Boleh buka akaun bila-bila masa. Untuk simpanan ASNB, lah yang terbaik berbanding dengan akaun simpanan di bank, sebab faedahnya jauh lebih tinggi. Akaun ASNB
boleh dibuka di mana-mana cawangan bank dan post office yang terdekat dengan Anda. Masukkan duit Anda di setiap penghujung bulan, sekiranya Anda menabung sebulan sekali. Jangan sekali-sekali menabung ataupun simpan duit di dalam tin, sebab ianya tiada faidah atau bunga dan tidak selamat. Bagi mereka yang mendapat hasil melalui pertanian, Anda baiknya disimpan dalam akaun simpanan di bank tiap minggu, atau masuk terus di dalam buku ASB. Pada dasarnya, terdapat dua jenis dana pelaburan di ASNB, yaitu dana yang harganya tetap RM1 seunit dan dana yang harganya tidak tetap. Pelajari dan pilih mana satu yang sesuai. Bagi mereka yang mempunyai tahap toleransi risiko yang tinggi, mungkin boleh mengagihkan jumlah yang kecil dalam dana ASN Equity Global, harganya tidak tetap. Melabur amanah saham didik bagi mereka yang mempunyai perancangan menabung untuk pendidikan. ASB adalah satu landasan yang kita boleh gunakan untuk menabung dan melabur. Ianya pada masa ini memberi pulangan purata di sekitar 4 hingga 6% setahun. Jika berdisiplin, rajin dan menabung tiap hari atau bulan, Anda pasti boleh menjadi jutawan apabila bersara pada umur 60 tahun. Coba kita perhatikan jadwal simulasi ataupun ilustrasi penabungan seperti berikut. Kita perhatikan barisan teratas. Katakan kita mula menabung pada umur 25 tahun dan kita ada simpanan pokok berjumlah RM10.000. Dengan hanya menabung RM10 sehari, yang bersamaan dengan RM310 sebulan, dan kadar pulangan 5% setahun, tempo masa pelaburan 35 tahun, kita boleh menghasilkan jumlah wang simpanan sebanyak RM384.000, termasuk pokok dan faedah, pada umur 60 tahun. Daripada jumlah 384.000, 60% ataupun 247.000 datang dari bunga atau faedah, sementara duit sendiri kita sumbangkan hanya 137.000 ataupun 36%. Kalau kita tambah simpanan ke RM30 sehari, kita akan jadi jutawan pada masa kita bersara pada umur 60 tahun. Ini jelas menunjukkan menabung dan melabur amatlah penting di dalam pengurusan keuangan, demi mengurangkan risiko mengalami masalah keuangan. Di sini pentingnya kita mula awal supaya kita boleh guna masa yang panjang untuk power of compounding bekerja. Faedah atas faedah. Alangkah baiknya jika kita boleh mencari pulangan atau landasan yang memberi pulangan lebih 10% setahun, sebab penjanaan wang dapat berlipat ganda dengan cepat. Wang tersebut bekerja kuat untuk kita. Tipsnya ialah, lagi awal kita mula menyimpan, lagi baik sebab masa memihak kepada kita. Melalui pelaburan ini, kita akan nikmati the power of compounding. Money makes money. Money works harder for us. We don't work hard for money. Banyak lagi landasan lain yang mungkin memberi faedah yang jauh lebih tinggi dari 5%. Kita boleh buat kajian serta pembelajaran dan cari mana instrumen keuangan yang boleh menghasilkan pulangan yang tinggi. Lagi tinggi kadar pulangan, lagi cepat kita mencapai sasaran keuangan. Seterusnya, saya akan bincang dan kongsikan topik berkenaan dengan insuran nyawa, yaitu keperluan insuran ataupun perlindungan. Apakah itu insuran?
Insuran adalah satu kaidah untuk mengurus risiko. Insuran adalah suatu legal agreement yang memberi perlindungan kepada Anda dan keluarga yang disayangi ke atas kemungkinan kerugian atau kehilangan keuangan apabila sesuatu tidak baik terjadi pada orang yang dilindungi akibat daripada kematian ataupun kemalangan. Legal agreement ini adalah antara dua pihak, yaitu syarikat insuran dan orang yang dilindungi. Sekiranya terjadi kematian dan TPD, pihak syarikat insuran seharusnya membayar jumlah uang perlindungan tersebut. Apakah kepentingan atau faedah insuran? Ianya memberi keselamatan dan perlindungan, safety and security. Insuran memberi perlindungan sekiranya kehilangan sumber keuangan, financial loss, secara mengejut. Contohnya terlibat dalam kemalangan ataupun terlibat dalam penyakit kritikal. Insuran nyawa juga menggalakkan penabungan atau simpanan, lebih kurang macam forced saving, simpanan paksaan. Ada masa insuran memberi bayaran lump sum maturity value bila kontrak tamat. Dalam hal insuran perubatan, ianya memberi bantuan keuangan untuk membayar belanja perubatan apabila kita dijangkiti dengan penyakit kritikal. Jenis-jenis insuran. Pada asasnya terdapat 3 jenis insuran, yaitu insuran harta benda, insuran liability, insuran nyawa. Namun dalam sesi ini kita hanya cuba bincangkan atau fokus dengan insuran nyawa. Insuran nyawa juga banyak jenis-jenisnya dan banyak faktor-faktor perlu diambil kira sebelum mengambil insuran. Insuran nyawa terbahagi kepada beberapa jenis seperti berikut. Insuran kemalangan pribadi ataupun personal accident insurance. Sekiranya terjadi kemalangan, kematian ataupun TPD akibat kemalangan, syarikat insuran akan buat pembayaran kepada ahli keluarga. Jika tiada apa-apa terjadi dalam tempo ditetapkan, tiada apa-apa bayaran oleh syarikat insuran. Paling murah sekali berbanding insuran yang lain-lain. Kedua ialah term assurance ataupun insuran berjangka masa yang ada tempo tamatnya seperti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Perlindungan atas kematian. Jika tiada apa-apa kejadian ataupun kematian, pihak syarikat tidak membayar apa-apa bila tempo tamat dan ianya tiada pulangan, macam insuran kereta. Premiumnya pun jauh lebih murah. Ketiga ialah whole life assurance ataupun insuran perlindungan nyawa seumur hidup. Insuran ini memberi perlindungan ke atas kematian seumur hidup selagi premium dibayar. Ianya mempunyai unsur tabungan juga, di mana pemegang polisi boleh keluarkan cash value bila polisi ditamatkan atau sebelum. Polisi akan memperoleh cash value ataupun pulangan. Keempat ialah endowment insurance ataupun insurance endowment. Insuran ini adalah kombinasi perlindungan dan tabungan. Dia mempunyai unsur-unsur savings. Ianya memberi perlindungan ke atas kematian, penyakit, TPD, dan juga memberi pulangan apabila tamat tempo kontrak. Paling mahal di antara kesemua jenis insuran. Kebanyakan investment link plan sekarang adalah di dalam kategori insuran ini. Seterusnya ialah medical insurance. Insurans ini memberi perlindungan atau faedah untuk membayar kos bayaran masuk hospital dan kos perubatan dan surgery. Terusnya ialah mortgage insurance. Insurance ini memberi perlindungan kepada pihak bank ataupun
lender sekiranya si peminjam hilang keupayaan membayar balik pinjaman atau berlakunya kematian. Insuran akan membayar baki pinjaman di bank supaya harta tersebut tidak perlu dijual. Ini adalah keperluan asas apabila mengambil pinjaman rumah. Di manakah Anda untuk mendapatkan insuran? Hampir ke semua bank sekarang menjual insuran di cawangan mereka. Di setiap cawangan bank ada pegawai yang mengurus penjualan insurans. Pihak syarikat insurans sekiranya mereka mempunyai cawangan terdekat di tempat Anda tinggal. Pejabat post office juga mempunyai insuran yang asas dan murah. Insuran ini kebiasaan yang ditaja oleh kerajaan dan agak murah. Sekarang pembelian insuran boleh dilakukan melalui online. Kesimpulannya, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya, sekali lagi saya merujuk kepada piramid keuangan. Saya telah menyentuh sedikit sebanyak mengenai perlindungan ataupun protection melalui pembelian insuran. Perlindungan merupakan asas di dalam piramid keuangan dan diikuti dengan penabungan dan pelaburan, yang mana akhirnya akan membentuk aset untuk memenuhi keperluan keuangan harian dan masa hadapan. Saya juga ketengahkan konsep peraturan 72 dan beberapa peraturan dalam budgeting. Ingat, jumlah simpanan yang kita harus agihkan ialah tidak kurang dari 10% daripada pendapatan kasar sebulan. Saya berharap dengan perkongsian ini memberikan asas untuk kita merancang sumber keuangan kita untuk membolehkan kita terus menikmati kehidupan yang tenang dan kualiti hidup yang berkekalan. Sekian, terima kasih, puji Tuhan.